Nurul Aina, bab pertama. Tahun ke-6 Nurul Aina. Tahun itu, Nurul Aina genap 6 tahun. Dia anak sulung dalam keluarga yang kelihatan sempurna di mata jiran-jiran. Rumah sentiasa kemas, ibu sentiasa tersenyum di luar, ayah pula dikenali sebagai pegawai kerajaan yang dihormati. Tapi di dalam rumah itu, Aina mula belajar bahwa kasih sayang bukan sesuatu yang diberi secara adil. Kelahiran adik dan perubahan dinamika. Sebelum kelahiran adik lelakinya, Aina adalah satu-satunya tumpuan. Dia cucu pertama dan menjadi kesayangan neneknya. Pelbagai hadiah diberikan kepadanya oleh neneknya. Ibunya pula, seorang yang jarang memeluknya setelah dia berumur 6 tahun dan sering marah walaupun di atas kesilapan kecil. Keadaan menjadi semakin menjauh apabila adik dilahirkan. Ibu mula mengabaikan Aina. Jika Aina menangis, ibu akan berkata, "Jangan buat perangai. Tengok adik tuh, diam Jei. Kamu jaga adik betul-betul. Apa-apa terjadi, kamu bertanggung jawab." Ayah pula mula membandingkan. "Adik kamu baru lahir pun tak menyusahkan. Kamu nida besar, tapi masih tak tahu buat kerja. Kalau kamu silap lagi, ayah rotan kamu." Ketakutan dan tekanan awal. Sejak kecil, Nurul Aina hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan hukuman. Dia tahu bahwa kesilapan kecil boleh membawa kepada rotan, herdikan, atau pandangan tajam yang membuatkan hatinya mengecil. "Kalau kamu buat silap lagi, rotannya akan hinggap," kata ayahnya sambil menggenggam rotan nipis. Karena takut, Aina menjadi anak yang patuh tanpa banyak soal. Dia akan segera menurut setiap arahan ibu dan ayahnya, walaupun hatinya tidak faham mengapa. Namun, di sebalik kepatuhan itu, Aina mula merasakan bahwa dirinya menyusahkan. Dia sering dipersalahkan apabila tidak sempurna melakukan kerja rumah atau kerja sekolah. Dan dia jarang sekali dipuji. Dia mula percaya bahwa untuk diterima, dia perlu menjadi sempurna. Lipatan kain mesti lurus. Buku mesti bersampul tanpa ada bucu yang bergulung. Pinggan mesti dibasuh tanpa tinggal kesan. Markah di sekolah mesti selalu lebih tinggi daripada orang lain. Kenapa kamu tak boleh buat macam orang lain? Tengok adik kamu. Kemas saja buku kerja dia walaupun baru masuk tadika. Kamu yang sudah bersekolah pula sentiasa mendapat markah tercorot. Kata ibunya suatu hari dengan niat untuk membandingkan Aina dengan adiknya. Aina amat terkesan dengan perbandingan itu. Dia mula berasa cemburu dan marah dengan adiknya sendiri. Disebabkan hal itu, Aina coba sedaya upaya untuk memenuhi standar ibu bapaknya. Standar yang tidak pernah jelas, tetapi sentiasa tinggi. Dia belajar bahwa kesilapan bukan sekadar salah, tetapi dosa yang perlu dihukum. Dan dari situ, dia mula membina satu prinsip hidup. Kalau aku tak sempurna, aku akan dihukum. Jadi aku mesti kawal segalanya. Kesan psikologi awal. Seawal umur 7 tahun, Nurul Aina mula belajar bahwa untuk mendapat perhatian daripada ibu dan bapaknya, dia perlu menonjol dan menarik perhatian. Tetapi bukan dengan cara yang baik. Dalam usaha untuk dilihat dan dihargai, dia mula menunjukkan tingkah laku yang semakin manipulatif dan mengawal. Di rumah, mengganggu dan menfitnah adik secara halus. Di hadapan ibu dan bapaknya, Nurul Aina kelihatan seperti anak yang paling patuh. Dia jarang membantah, sentiasa menurut arahan, dan pandai mengambil hati. "Rajin Aina buat latihan matematik hari ini," puji ibunya sambil berlalu pergi. "Ya, ibu," jawab Aina dengan senyuman yang disimpan rapi. Namun, di belakang mereka, Aina berubah menjadi seseorang yang berbeza. Dia mula menyembunyikan mainan adiknya, menumpahkan susu dengan sengaja agar adiknya menangis dan dimarahi. "Kenapa susu tumpah nih?" soal ibu dengan nada marah. "Saya tak tahu, ibu, adik yang buat," jawab Aina sambil berpura-pura terkejut. Aina berasa puas apabila adiknya kelihatan seperti anak yang bermasalah di mata ibu dan ayah. Dia suka melihat adiknya dimarahi, seolah-olah itu satu kemenangan. Pernah sekali,
Aina mengambil uang sebanyak Rp50 dari dompet ibunya dan menyembunyikan uang itu. Kemudian, dia berpura-pura menjadi saksi. "Ibu, saya nampak adik ambil duit Rp50 dari dompet ibu tadi," katanya sambil menunjuk ke arah adiknya yang kebingungan. Ibunya memeriksa dompetnya dan mendapati uangnya kurang Rp50. Tanpa usul periksa, ibunya terus memarahi adik. "Kamu nih kenapa makin menjadi-jadi? Kecil-kecil dah pandai mencuri. Ibu tak bagi kamu cukup makankah sampai kena mencuri?" Adiknya terpinga-pinga apabila dimarahi karena masih tidak mengerti situasi tersebut. Aina hanya tunduk, konornya simpati, tetapi di dalam hati, dia berbisik, "Bagus, sekarang ibu nampak siapa yang lebih baik. Padan muka kau dik, kau manja sangat." Dia mula belajar bahwa kuasa datang daripada manipulasi, dan perhatian boleh diraih dengan menjatuhkan orang lain. Di luar, mencari kuasa dalam permainan. Di sekolah, Aina menunjukkan sisi yang jauh berbeza daripada di rumah. Dia menjadi pelajar yang nakal, sering membuat bising di dalam kelas dan mengganggu rakan-rakan sekelas. Sewaktu rehat, dia memaksa rakan-rakan sebayanya untuk mengikut arahan. "Kalau kau tak ikut aku main jadi ketua. Aku tak nak kawan dengan kau," ugutnya kepada seorang rakan. Dia juga mengancam untuk memberitahu ibu bapa mereka tentang perangai buruk mereka. "Walaupun tidak benar, aku akan cakap dengan mak kau yang kau selalu curi pemadam orang. Kau nak ke mak kau marah." Rakan-rakan yang masih kecil itu takut dimarahi, hanya menurut kehendaknya. Suatu hari, mereka ternampak seekor anjing kurus sedang mencari makanan di dalam tong sampah. Aina melihat peluang untuk menguji kuasanya. "Kau, ambil batu tu, balingkat anjing haram tu," arah Aina kepada seorang rakan. "Tak naklah, kesian dia. Dia pun boleh rasa sakit juga," jawab rakannya perlahan. "Kalau kau tak buat, aku akan cakap dengan cikgu yang kau pernah pegang anjing, tapi tak samak," ugut Aina. Terpaksa mengikut arahan. Setelah diugut, rakannya membaling batu besar ke arah anjing itu. Anjing yang kelaparan dan kesakitan bertindak agresif, mengejar rakannya yang ketakutan. Dalam kekalutan, rakannya terjatuh dan tercedera. Aina hanya memandang dari jauh, tidak membantu. Dalam hatinya, dia rasa puas, bukan karena kejayaan, tetapi karena kuasa yang dia pegang. Ini menunjukkan bagaimana Aina mula membentuk identitas sebagai pembuli sejak kecil. Bukan karena dia dilahirkan jahat, tetapi karena dia diajar oleh ibu dan bapaknya bahwa mengawal orang lain adalah satu-satunya cara untuk merasa dilihat, menarik perhatian dan dihargai. Meniru tanpa sadar, Aina tidak pernah benar-benar mempunyai rakan baik. Mereka yang berada di sekelilingnya hanyalah bayang-bayang yang takut dibuli, bukan sahabat yang ikhlas. Tiada siapa yang berani menegur, apatah lagi menasihati. Aina sendiri tidak sadar bahwa dia sedang meniru ibu bapaknya. Walaupun dia pernah merasa peritnya dilayan sebegitu, dia mula bercakap dengan nada suara yang tajam dan tinggi, seperti yang sering didengarnya di rumah. Dia memandang rendah akan orang lain, seolah-olah hanya dirinya yang betul. Dia juga merasakan perlu untuk mengawal setiap situasi dan setiap orang. Karena itulah yang dia pelajari sejak kecil. Ini diwarisi daripada sikap bapaknya, seorang pegawai kerajaan yang angkuh. Semua itu bukan datang dari dirinya sendiri. Ia adalah warisan emosi yang tertanam dalam dirinya. Warisan yang diwarisi tanpa rela, namun kini menjadi sebahagian daripada dirinya. Pengaruh ibu dan bapaknya masih terlalu kuat, membentuk cara dia berpikir, merasa, dan bertindak. Dan dalam diam, Aina terus hidup dalam bayang-bayang mereka, meniru tanpa sadar. Walaupun hatinya sendiri sering terluka oleh perlakuan yang sama. Bersambung ke episode yang akan datang.